Otaku Talk Podcast Let's OTP. Halo, nama saya Aniki. Nama saya Zama. Saya Suhaib. Saya Momo. Saya Bob. Alright. So hari ni kita ada our special guest lah. Iaitu Team Om. Yeah. Yes. Terima kasih Team Om, jemput. eh. Terima kasih. Ya. Okay. Sama. Team Om memang ada 2 orang je ke? Ada Dia- OM. Tak ada. Kalau nak ada urut lain pula. Apa OM stands for? Om stand for apa sebenarnya? All man. Lain lah all. Old man Motor saja. All man. Oh, I see. Yeah. Dari macam mana old man kaitan dengan cosplay ni? Orang tua yang pergi cosplay tu. Tu interesting question. Jadi bila korang start buat old man ni? Oh, buat grup ke? Buat grup. OM. Macam mana jadinya Om tu? Dia tanya diri sendiri. Kenapa boleh terjadinya OM? Macam mana penubuhan? Betul. Betul. Mesti ada sebab apa semua. Oh. Testing kan. Testing. Kita orang nak test competition. Orang-orang tu yang nak cuba competition. Sebab dulu memang ada masa competition. Kuat sikit lah. Kau tak ada mic. Tak ada mic. Dulu memang pernah masuk competition. Tapi dah lama tak masuk, kita orang try balik sebagai orang tu yang mencuba. I see. Tahun 2022 kan first. AMG. AMG. 2022 baru terjadi lah. Tapi kenal dah lama dah. Kenal dah lama. Cuma start buat group cosplay competition tu tahun 2022. Masa pilih-pilih. Oh, tak ada juga. Momo dia memang banyak partner. Oh. Open relationship. Open Cut. Oh my god. Oh my god. Momo dalam open relationship guys. Aduh. Aku rasa macam interesting sangat. Macam apa sejarah individu korang sebelum kita orang dive lagi Ya, dekat ya. cosplay. Apa? Bob dulu lah kot. Tanya Dia Abang F dulu. Jap nak. Dia tanya Momo lah. Okay. Macam mana you can dive into the cosplay? Individually. Yeah. Dia kena cakap betul lah kan. Takkan kita reka-reka kan. Tak boleh reka. Ya, Tak boleh reka. Dia kalau masuk cosplay asal dia sorry. Macam tu cara pakai mic. Baik. Oh. So macam mana boleh masuk cosplay ni? Dia sebenarnya nak lari daripada masalah di tempat lain lah. Punya reality lah. Dunia reality. Asalnya memang tahu cosplay, kostum apa semua kita tahulah, tapi waktu yang decide 100% nak dive masuk buat ni jadi hobi, waktu tu tengah frust lah. Macam biasa kalau kita tengok anime, dia frust, dia kena langgar, dia isekai. Ni kita tak boleh isekai ya. Kita skip part isekai yang kena langgar, kita terus ke isekai sendiri. Macam tu. Dari situlah. Oh, I see. Apa karakter first yang Momo lah. Oh, first saya rasa first kali Momo pula. Momo Taros. Momo Taros. I Taros. see. Wow. Momo Taros anime apa? Kamen Rider. Oh, Kamen Rider. Oh. Aku follow Kamen Rider you je tu. Ricky. Oh, I see. Oh, Momo Taros terus tapi agak kompleks juga untuk awal cosplay. Starting tu masa starting tu macam mana boleh dapat kostum tu belilah. Tapi macam mana boleh akses beli tu daripada ada beberapa orang lama yang tahu proses dia yang tolong uruskan lah. Baik. Kiranya dalam dunia cosplay pun ada kabel. Boleh kata kabel lah. Nak jalan jauh kena ada kabel lah. Tu nak dengar Bob juga. So Momo dah ada introduction sejarah. Bob. Macam mana pula Bob? Masuk. Saya terjebak dalam Terjebak Dia bukan kau pilih. Kau pilih bukan Terpaksa. dia asalnya teman member, teman Saikam. Laki perempuan? Perempuan Hani Suraya nama dia. Dia saya punya senpai lah. Kalau ada senpai kita selalu respect. Kita respect. Dia tahun 2006 dia bawa ikut dia pergi event. I see. Tentu kau SPM. 2006 je lah. Tapi event tu lepas SPM lah. Dia pun tengah Tapi masih lagi jawab SPM dengan elok. Tolong biar habiskan sekolah So 2006 masa tu anime scene, cosplay scene macam mana? Dia tak semeriah sekarang. Okay. Jauh sebenarnya dibandingkan dengan sekarang. Dulu maksimum pun setahun 4 atau 5 event je. Wow. Sekarang 52 minggu setahun 52 event. Betul. Dan seminggu tu pula 3 hari event. Hmm. Wow, banyak.
Jadi karakter apa yang first cosplay juga? Nak tahu? First karakter saya adalah Kankuro daripada Naruto. Wow, Kankuro. Boleh bayangkan tu sebenarnya? Lukis muka tu pakai lipstick. Saya tu tak tahu pasal makeup, pasal basic semua tu. Lukis pakai beli lipstick kat Watson. Okay. Makeup apa Kankuro tu. Ada background story kenapa start cosplay juga selain daripada macam side back story Lebih kepada minat tu. Minat lah, memang pure lah. Sebab dulu rajin baca apa magazine-magazine macam Kiriko Gempak semua tu. Daripada situ juga dah tahu manga ni kan. So adakah Momo dengan Bob menggelarkan diri sendiri sebagai professional cosplayer? Okay. Dia bergantung kepada kita punya view kepada perkataan profesional tu sendiri. Apa yang apa macam maksud profesional. Oh sorry. Tak boleh. Macam membuat beza je kan. Tak biasa. Bukan macam ni. Okay. Macam profesional mungkin ada pandangan orang yang tu kita jana duit. Dengan cosplay ataupun profesional yang di mana orang tu dah mahir. Bergantung pada tu lah. Tapi saya tak rasa saya profesional. Dua-dua pun tak. Mahir tu reti tapi mahir tak boleh nak cakap kalau jana duit tu langsung lah tidak. Jadi lebih kepada hobi dan mungkin ada buat sedikit income, cumanya Tak serius. bukan apa macam mana? Janda bukan Pendapatan Janda bukan pendapatan tetap betul. pendapatan tetap, fix income. Faham. Janda tak terlibat dalam hal cosplay. Tak pernah dapat. Tapi janda pun boleh cosplay. Okay. Bob boleh tolong tunjukkan. Betul, dia kata dia mahir. Dia boleh mahir mengajar. Saya. Jawab pula. Soalan tadi. Ya, professional. Profesional ke tak? Kalau sama macam Bob tadi, kita petik Bob punya tadi. Kalau kata sampai buat duit tetap tu, saya bukan cosplayer profesional lah. Lebih pada prop maker lah. So profesional. Tak juga profesional. Maybe semi pro lah sih. I think baru kategori yang fitting juga semi pro. So macam nak kata 100% kita profesional tu tak, tapi kita cuba buat tu ikut dia punya prosedur. Maksudnya kalau ada job kita try ikut seelok-eloknya lah. Jadi macam kalau boleh nak profesional lah kan. Betul. Kalau kata dapat duit ke tak dapat duit tu kebanyakannya daripada prop making. Cosplay susah. Untuk orang macam kami ni susah nak Muka-muka beragas. Muka-muka susah beragas. nak jual. I see. Semua kiranya cosplay dia ada banyak cara nak buat duit. Tapi certain orang punya appearance atau skill dia boleh tailor sendiri lah dengan niche betul, sendiri betul, kiranya. betul. Interesting. Soalan saya lah, sejak bila kata jadi prop maker ni? Okay. Macam mana boleh terdetik hati dia prop maker? Saya lah. Okay. So macam mana boleh jadi, waktu tu rasanya lebih pada macam nak tolong sebenarnya. Mula-mula tu kita tahu buat, so kita buat untuk kita je kan. Waktu tu belum terfikir nak ambil commission, sebab bila kita ambil commission ni orang expect benda tu perfect lah. Walaupun kita cakap macam saya buat RM50 je, awak tak boleh expect macam harga RM1000 kan. Betul. Tapi sebab dia dah bayar, dia mesti expect yang cantik lah, Betul. memuaskan hati dia. So waktu tu buat sendiri and then tolong kawan. Lepas tolong kawan tu nampak macam apa? Macam kita boleh go lah. Boleh test. Tapi kebanyakannya daripada circle kawan-kawan dulu. Side income. Lama-lama tu daripada kawan tu di recommend sampai alhamdulillah kita dapatlah job yang daripada company game. So daripada situlah start dia tu daripada kawan tadi kepada orang promote kita ada confident dan kita go. Kira word of mouth lah. Recommend orang Dia juga. company gimana yang pernah reach Momo? Paling best yang kita tak apa boleh mention lah kan. Boleh. Boleh. Jadi boleh. Macam saya pun Benda boleh. baik. Risau. Waktu 2019 kita dapat Mobile Legend lah. Itu dah 2019 tu alhamdulillah Legend, kita tapau semua lah. Kita daripada start dia buat roadshow, M1, lepas tu ada macam-macam lagi lah, MLBB run lah, apalah sampai
merata-rata dia hantar kita orang tu yang dapat pergi Singapura. Singapura tu pun Malaysia punya unta ni yang bawa ke sana. So ML ni dia orang kira hire team korang sendiri lah. Lebih kurang macam tu lah. Outsource lah. Dia macam dia tahu game and then dia tahu cosplayer. So dia tak dapat satu cosplayer, dia tanya, kalau kita nak macam ni you boleh buat tak? Kita cakap boleh je, asalkan ada bajet semua. Tapi waktu mula-mula tu kita tak adalah macam mahal sangat kita letak harga kita. So lebih kurang orang ada tak berapa setuju lah waktu tu. Tapi sebab kita tahu skill kita tak kat mana, kebolehan mana, so kita bagi rate macam tu je lah. I see. Mobile Legends agak besar Besar. Mobile Legend besar sebab dia punya ads merata tempat. Masalahnya semua tempat kita pergi Sebab dia. sekarang Mobile Legends pun sampai sekarang famous kata. Komuniti dia Masih ada. games tau. Komuniti solid Malaysian dengan Indonesia. Member mana-mana mesti perempuan lelaki main atau tengah tengok kat matching dia. Budak-budak pun main. Budak-budak main. Lagi pro tu. Aku main Wild Rift masalahnya, tapi tak ada orang lain main Wild Rift. nak transfer ke tempat lain tu susah. Susah. Dah Sebab start tak main tu mobile. Dia punya gameplay dia beza sikit Faham. Tapi kalau Bob pula macam cosplay apa yang interesting untuk cosplay? How do you choose your cosplay character? Saya kalau nampak yang saya sekarang ni, saya senilah daripada dulu ni. Jadinya tak banyak karakter yang kalau nak nampak cantik je kayak kita, sebab saiz terus terang saiz besar lah. Semuanya dia bergantung kepada masing-masing. Tapi pada saya minat cerita tu sendiri instead of the exact character. So that means apa je karakter dalam tu yang saya boleh kena, saya pakai. Contoh macam waktu pakai Kankuro yang mula-mula tu, memang tak ada sebesar ni sebenarnya. Adalah besar-besar macam Kankuro sikit. Besar sikit lebih. So nampak macam mana yang paling charm lah. Yang paling dekat lah. Cuma tapi kebanyakan karakter kalau nampak memang semua yang besar-besar. Jadi Franco, Jinbe, Snorlax, Luffy. jadi fake Luffy. Oh, fake Luffy. Semua besar. Belon tu kau jadi kan? Bukan itu orang salah faham je. Cosplay boleh salah faham juga Kalau itu diingatkan aku yang jadi besar tu. Bukan. Bukan. Macam tu lah. Lepas tu pilih karakter yang bersesuaian dengan diri, so orang tak adalah. Bukan nak kisah pun pasal orang sebenarnya. Diri sendiri je sebenarnya kan, macam puas ke tak? Betul. Kita tak nak kita yang jadi orang merosakkan karakter tu. Betul. Kita kita appreciate lah watak tu. Contoh walau saya minat Naruto kan. Kalau saya cosplay Naruto dah confirm orang akan kecam. Dah confirm. Lari sangat pada bermakna saya membuka ruang untuk orang condemn saya. Untuk bagi saya minat untuk tidak orang kata mencemarkan image Naruto tu, saya tak lah cosplay. Tapi disclaimer, saya tak mengecam orang yang nak buat. Betul. Korang nak buat ikut korang. Tak apa, tak ada masalah. You can cosplay anything you want. Betul. Tapi consequence tu kena dari gak. Betul. Bukan semua betul. orang akan macam baik dengan bukan semua orang jahat. betul, Macam betul. tu je lah. So follow up question to that yang saya nak tanya, karakter apa yang paling relatable yang Bob pernah cosplay? Relatable Saya rasa Jinbe kot. Jinbe. Cuba terangkan kenapa. Jinbe. Jinbe One Piece Jinbe One Piece. Saya buat Jinbe tu sebelum Jinbe masuk ke dalam dalam Mugiwara punya kru. dalam Star. Oh, okay. Jadi masa tu Jinbe tu sekadar dia je. Tak ada dia masa keluar Jinbe tu, karakter tu tak ada rumours yang mengatakan dia akan famous. Dia akan berterusan ada dalam series. Tapi buat seorang-seorang je. Tak ada kru, tak ada gang, tak ada apa, memang pergi CF dan tu. Seorang je. Jadi Jinbe tu. Dia masa tu agak macam kita ada minimum punya amount karakter yang boleh buat. Betul. So nak ada dalam group susah. Betul. Sebab diorang buat group ni, contoh ada buat group Haikyuu macam ni. Mana ada karakter boleh buat untuk Haikyuu. Betul. Lagi karakter ahli sukan memang tak mungkin lah pada masuk. Betul. Jadi memang kebanyakan plan cosplay solo je. Seorang tu yang buat Jinbe tu keluar je seorang. Tak ada masalah pun. Memang dia sedikit sukar lah sebab kita nak buat barang je semua kan. Tapi kepuasan sendiri aku. Jadi tu puas lah. Masa buat prop maker tu, dia ada rasa passion lagi, minat, atau sekarang sebab duit buat untuk habiskan settle professional? Kalau kata sekarang ni lebih pada
duit satulah. For sure. Lepas tu nak habiskan je. Maksudnya bukan tak minat. Kalau kata kita nak accept commission ni, dia ada macam-macam cabaran dia. Customer sangat dia nak kuat. dia nak cuba baik-baik ni. Customer memang klien, kita orang faham. Kalau dapat yang baik, okey. Dapat yang fasi, yang jenis tak faham macam saya nak macam ni, bajet sekian-sekian. Kita tak boleh nak cater semua. Dia ada segitiga dia. Tak dapat. Takkan dapat segitiga tu. Dia akan dapat 2 atau 1. Faham? So itu susah lah sebab benda ni kan macam dengan orang lain kan. Jadi nak memuaskan orang tu susah. Jadi sekarang memang lebih pada duit lah. Lepas tu satu lagi untuk sendiri punya prop lebih pada macam kepuasan lah. Sebab saya ada goal juga. Yes. Macam dulu terfikir macam saya nak buat satu kostum Exodia katakan. Buat dapat Exodia tu puas gila. Macam gila jadi. Dah puas, maksudnya kita dah achieve lah benda tu. Tapi setiap tahun tu kita ada goal baru lah. Maksudnya dulu Gerti buat Friki. macam mana? Goal friki. Goal free. Random masalah dia. Dulu sekarang kalau penalty panik juga kan sebab berdua. Kalau free kick okey lagi. Tapi Aku tak beri dah masalahnya. Tapi macam setiap tahun tu dia ada evolusi goal lah. Maksudnya dah buat Exodia, dah buat besar satu. Apa lagi yang kita nak buat, cabaran yang kita nak lalu untuk puaskan diri kita. Bukan sentiasa tak puas, tapi macam untuk kita stay dekat circle ni lama, kita kena ada satu goal yang buat kita stay. Betul. Kalau tak ada, memang habis lah. Betul. Tak ada target, tak ada apa. Tu macam Momo cakap betul. Kalau cosplay ni, you guys kadang cosplay minat kan. Tapi minat tu you tak drive, ada goal. Benda tu akan hilang. Korang tak tahu mana. Alah bosan buat apa, benda sama je. Korang akan cakap macam tu. Tapi kalau korang ada benda nak buat, ada benda nak capai, aku rasa korang akan stay lama. Macam Momo dengan Bob, lama kot stay. Tengoklah kalau macam Niki dia post besar-besar banyak kali tapi tak pun Pada template lah. Tapi perkataan bersara tu memang biasa dengan Itu cosplayer. tapi Kau kita goal dia macam apa? di drama. Oh, cek drama. Perhatian. Bukan nak test market. Test market. Saya dah tanah buat. Janganlah. Boleh buat boleh. Siapa lagi nak ambil video dengan iPhone? Aduh, sempat lagi guys. Macam tu lah. Betul. Okay, soalan saya lah kata. Dalam banyak ni kan, abang buat cosplay kan, baju cosplay kan. Baju cosplay apa yang kata paling mencabar abang pernah buat? Paling mencabar. Paling mencabar. Ikutlah, nak beli so Kena try banyak kali buat ke, remake banyak pakai kali. untuk diri sendiri ke? Dia setiap satu tu ada mencabar dia. Sebab macam saya cakap tadi, setiap tahun kan kita ada kejar goal kita kan. So setiap satu kostum tu dia ada dia punya special lah. Macam contoh paling latest buat Baran tu kan, Dragon Quest tu kan. Dia ada muscle dengan sisik. Benda tu saya tak pernah buat. So saya buat. Benda tu susah sebab satu bukan kita punya bidang, kita tak ada knowledge apa semua. So kita terjun je buat, asyik ada orang tolong. Bila siap tu rasa puas lah. Tapi sejak satu kostum tu saya patah balik, memang mencabar gila lah. Kalau kata paling susah, nak kata yang sampai pening kepala rasanya Baran lah kot. Sebab Baran ni dia campur. Dia ada armor, dia ada wig, Berbaju. baju. Baju. Lepas tu sisik lagi, masih suit lagi. So dalam Baran tu sendiri ada macam-macam teknik dalam tu. Lain macam kata Exodia setakat foam, lepas tu besar je. So tak orang nampak Exodia tu macam lagi wow lah kan. Dia dapat highlight sebab dia besar kot. Baran tu sisik yang satu. Seketa buat. Tambal. Berapa lama korang nak buat satu prop atau satu cosplay biasanya? Kita ambil contoh Baran lah. Baran kita buat speedrun. Tak sampai sebulan lah. Tak sampai sebulan lah. Tapi memang fokus bangun pagi buat tidur sampai sebelum tidur bangun buat balik. Benda tu je. Sebab yang tu kita ada target. Itu kita buat untuk competition. Masuk World Cosplay Competition kan. Masuk je lah. Tapi nak masuk pun dapat expose dengan ramai orang, dapat jumpa community sendiri. Betul. So kita orang boleh tanya pasal ni pula, competition cosplay. Interesting. First competition korang, and then macam mana competition dulu versus
competition sekarang? Ayuk dulu. Kau dulu, kau lama. Buat pula. Tadi mau dah So, kalau aku sembang start dah. dulu nanti kau dah tak ada cover lah. Tak, mungkin kau boleh Okay, cerita tak, okay. kau punya personal dulu kot. Yes, Okay, yes. first competition. Oh, sorry. Wah, lupa mic. Tadi pun lupa nak tanya guna mic. Sorry. First competition saya masa tu first cosplay. Masa kan kuro tu. The first competition. Ya. Terus Memang cosplay. hebat. Itu pun main bajak. Jom competition. Sebab Jom. time tu bukan macam sekarang. Sekarang ni nak kena pre-register. Betul. Dulu kat dulu event tu terjun. saya nak masuk competition. Bagi tahu beberapa ni ada bawa audio ke tak ada bawa audio, guna je audio Naruto. event. Oh, Lepas sport tu terus. Neji, Rock Lee, Kankuro. Naruto punya team. Naruto punya team. Mula-mula Neji dengan Rock Lee je nak buat bergaduh. Lepas tu nak masukkan juga Kankuro, masuk. Itu 2007. Tapi dulu punya competition banding dengan sekarang ni nampak lebih profesional lah. Macam mana dia professional? Dia punya judge ke? Dia punya event ke? Dia punya contestant sendiri pun dah evolve. Sebab dulu macam tu lah. Jom masuk competition, masuk. Entah benda dah buat kat atas tu, buat je. Kadang-kadang tak ada audio pun. Pakai suara sendiri je, pegang mic sambil cakap. Tapi tak ada background. Sekarang ni video bukan main-main. CGI pakai. Kan semua ada. Belum kira prop-prop lagi. Betul. Memang berbeza lah. Lepas tu macam solo competition kan. Macam sekarang seorang naik buat sikit, seminit 2 minit betul habis. Macam dulu dia orang ada variety show punya style. Naik atas, pusing dengan roda, apa yang kita kena buat akan kata kat roda tu. Benda macam tu. Kat mana? Kat Malaysia pun ada. Ada JCC dulu. Kat Melaka. Style juga ke? J saya terus J tu kan? Paling JCC. yang paling tak boleh lupa ada sekali tu Ichigo Bleach. Okay, by the time dia punya turn, dia roll, dia kena melakonkan action karakter yang sebelum dia naik stage. Maksudnya kontestan sebelum ni. So dia Ichigo tapi kontestan sebelum tu yang dia kena. Kontestan sebelum ni, kontestan tu dia mate. So Ichigo mate So lah. Ichigo tu Ichigo kena mate. jadi mate, dia kena serve. Kebetulan time tu ramai Taicho ada. So semua Taicho akan naik stage. Semua Taicho dekat betul. Dia akan serve Taicho tu. Style gila tu. Tu mana ada odds kan. Tahu Taicho tu pun support je. Sedangkan tu solo. Tapi seronok lah. Momen-momen macam tu yang tak plan. Spontan Tapi nice kan. Boleh buat memory. Tapi memang kepala otak kena terus jalan je lah. Ya. Bila dah pusing atas stage kan, Just go for it. dia bagi seminit untuk prepare. Betul-betul acara lawak spontan. Weh, lawak spontan. Mau spontan. Random eh. Random. Best way. Tapi tu lah kalau aku masuk Tapi kalau nak buat macam tu dah Kerasa. susah. Susah. Sebab kita dah terlalu ramai sekarang. Yeah. Kalau nak buat ad hoc punya registration dah tak boleh. Betul. Tak Saya relevan lah. setuju. Saya setuju. So interesting. So dari macam pandangan technical, registration dah berubah. Betul. Cara orang present cosplay dah berubah. Apa benda yang masih sama yang korang suka? Apa yang rasa sama Yang sama stay. tapi yang masih stay. Kau boleh ubah di mana kan? Rasanya kalau yang sama passion. Orang yang masuk cosplay Tipu competition jawapan tu, passion tu. Daripada dulu sampai sekarang yang sama passion. Betul lah. Orang yang masuk competition tu mesti ada passion. Kalau tak ada passion dia takkan naik kan. Betul? So interesting pandangan lah. Mau bunyi macam mana? Apa tadi? Kelainan eh? Sorry. apa? First competition saya masuk Apa beza dengan dekat sekarang, ya? Dataran Merdeka. Tu apa benda lah? 2000 itu berapa? pun Kerajaan ni. Dari kemasaan 2013. Kerajaannya kot rasanya. Kerajaannya. Kerajaan ada sponsor. I know tahun lepas ada TV3 punya cosplay event kan. Joybo. Tu boleh sembang juga lah ni. Sabar, still pasal competition kan, sambung. So waktu saya masuk tu sama macam Bob juga ah. So kita datang tu buat apa yang random je lah. Waktunya yelah dulu macam tadi saya cakap beli kostum ada orang tunjukkan kan. Masuk mana pun ada orang macam boleh buat macam ni buat macam tu. Sebab tu pentingnya senpai kan. Waktu saya pergi tu tak ada siapa pun yang bagi tahu yang cosplay competition kena buat sekian. Saya tak tahu audio kena macam ni, audio kena macam tu. So saya lompat je lah. Basically saya Tak pergi baca situ. tu baca dulu. Bukan baca. Tapi aku tak tahu nak buat macam mana. Aku just bang pasang je lah lagu ni.
Okay. Momotaros. Ya, gitu je lah. Memang bodoh gila. Memang waktu tu kalah memang terima. Memang tak ada harapan. Tak ada harapan. Jangan katalah kostum cantik. Memang tak ada harapan. Tu memang masuk competition untuk experience tu. Menang apa? Experience. Menang experience. Benda Tapi pengalaman. bagusnya waktu tu bila kita masuk kan kita kenal kontestan lain kan. Betul. So dari komiti situ- lagi rapat. Dari situ kita belajar. Okey, kau patutnya buat macam ni, buat macam ni. Dulu dia lebih welcoming kot. Senang cerita walaupun orang lain macam kita berlima ni fight. Ada seorang tak tahu kita akan datang kita tunjuk. Sekarang susah sikit. Sekarang lebih kompetitif. Macam Bob cakap tadi ada passion kan. Passion betul ada tapi niat passion dia orang tu lain-lain. Ada yang betul nak tunjuk okey saya minat Fate, saya nak cosplay Fate saja. Ada yang cakap saya masuk nak duit je. So itulah masuk buat passion tadi. Passion tu ada cuma disebabkan Dia dah passion dan pecah lain-lain. Pecah dah. Sebab tu dah tak friendly sangat dah sekarang. Itu lain lah daripada dulu dengan sekarang lah. So kita boleh nampak dua perbezaan yang interesting. Satu tadi perbezaan segi technicality, ni perbezaan segi social. So social pun dah nampak berbeza sekarang. Tapi rasanya mungkin sebab lagi ramai orang, lagi ramai subset of group dengan betul lah. community, So kalau kita orang cakap pasal OG tadi dah foreshadow awal, ada OG cosplayer dengan modern cosplayer atau current one. Rasanya OG still in touch with each other. Compare dulu lah. Depend tu. Dia pinjam. Sebab Mungkin sebab dah lama kita orang berkawan di luar ACG ni scene. luar event ni. Event apa kalau macam kadang lepak, raya pergi raya rumah. So kita orang still berkawan walaupun bukan berkenaan dengan ACG. Jadinya macam even orang tu contoh macam Aniki nak berhenti kan. Contoh Aniki kan. Sebabkan kita bergaul kat luar, so still juga berkawan. Ada kita sebab cosplay lama ni banyak yang dah ada anak, dah kahwin, dah pindah. Tapi keep in touch dengan social media. Tu interesting masa ball event kita orang semua pergi ramai yang cosplay ball nampak family cosplay kan. CM banyak event family cosplay. Ini Anya dengan mak bapak tu. Itu Anya tu comel gila. Alah, biasa tengok ada aku kena tunjuk tengok nama dia. Kazuki. Saya pun tak ingat nama dia. Bukan Aku macam Melayu. Saya jumpa dia 2 kali. Aku interview dia, aku ada interview dekat event. Aku sini dia goals je tu. Tu je aku cakap. Anak dia memang Anya gila. Jadi. Berlari. Sebelum tempat. Mak bapak dia biar. Sebab dia kat dalam event kan. Macam biar lah. Tak payah bagi tak tahu kita best tahun lepas 2023 ada cosplay event yang dekat ball. Dia dekat mana area tu tapi lawa. Ceras. Tapi pendalaman dia. Tapi betul, saya dah Pendalaman betul. Lawa so ada ball yang tak ada awet tu nasib sendiri lah macam kita orang kan. So kita orang Jadi waiter lah kot. jadi waiter. Menunggu. Tu satu contoh event yang dulu tak ada sekarang ada gak ke? Tak, dah Dulu dah. ada. Weh berapa lama Lama. cosplay Ada. ball ni? Cosplay ball dah lama. Uish, bila start lah? Lama lah senang cerita. Saya tak tahu Momo join tapi masih Saya tak saya tak join cosplay ball ni. Tak join. Lagi satu cosplay ball dia tak tahun. Kadang-kadang 2 tahun. Tapi event tu event makan-makan jugalah. Event ball. Nama event ball. Tu nice lah. Boleh. Tu ball lain. Lain. bola. Itulah betul lah tu. Dia memang macam mana kalau daripada dulu setiap event lain dia punya Target. Target dia punya apa? Agenda lain. Konten lain. semua lain-lain. Tu Tapi yang seronok. yang saya suka yang ball tu sebab you guys can sit down sembang. With anyone. Sebab kalau kat SCG event yang biasa, kau boleh hi bye ya hi dah. Jangan duduk tepi boleh teruskan Boleh jalan. jalan. Berhenti sekejap nak salam, tak sempat salam. Jalan, jangan pergi salam. Macam tu je. Tapi silapnya kita tu semeja dengan Di Joseph. Sebut. Dia sebut. Dia drop. Dia sebut. Mungkin episode 10 ke. Boleh tanya. Sebab dia asyik kena tadi. Dia tembak orang lain lah. Jangan tembak dia. Dah usik-usik je. Aduh. Tapi dia pernah rekod video Joseph? Ada. Dapat. Saya bangga tau. Lepas dia record, saya nak tak boleh. Terus no. Sekali.
international event yang umur dengan Bob dah join. Momo dulu kot. Momo lagi jauh lagi. Apa kalau international saya pernah pergi paling jauh tu Netherlands tu lah. Netherlands. Netherlands mat. Okay, berapa banyak international event, kalau tak ingat semua tak apa, top 3 yang negara. Yang paling best Ha. Okay, kalau satu saya rasa yang best Netherlands tu. Okay. And then nombor 2 apa yang Comiket tu. Comiket. Jepun. Jepun. Netherlands Jepun. Last kali Thailand lah. Aku dah agak dah. Tak, Indonesia. Oh, tak balik. Thailand tak ada weh. Thailand tak ada. Tak boleh bahaya lah. Nanti kau tanya Thailand tu. Memang nak tanya satu-satu pun. Kita akan tanya. Tadi Kiswat boleh tanya dia orang satu-satu. Okay, saya tanya dulu yang Netherlands tu macam mana boleh ke sana? Netherlands tu saya dapat wakil Malaysia. Waktu tu kita masuk AMG Chan. Dia ada selection untuk pergi C4 lah. C4 tu dekat Netherlands lah. Clara Cow Cosplay Competition. Clara Cow Cosplay Competition. C4. Bukan yang meletup-letup tu. Tu lah, kalau C4 meletup, korang tak ada kat sini. Dia AnimeCon rasanya nama event tu. So yang tu kita menang kat Malaysia. Wish, congrats. Masih 2000 berapa? 18. 18 ke 17? 18. Wish. Hebat. So menang dia fly dengan kita ke sana lah. Oh, itu first time naik kapal terbang, memang panik lah. And then full paid trip. Memang dia sponsor semua. Kita just pergi perform ni lah, fight kat sana tu balik lah. Waktu tu kita tak ready, so tak adalah kita extend nak lebih-lebih hari kat sana kan, walaupun first time pergi Netherlands kan. So apa yang saya buat, saya cakap Netherlands tu best, dia punya kelainan event tu sendiri lah. Dekat sana dia ada benda yang sama kat sini, tapi kat sana dia punya content dia lebih kepada macam kat sini event apa yang mainan tu panggil apa? Toy. Bukan, event mainan. Event mainan toy, okay. CTF KL. KL. CTF KL kan dia ada community macam Digimon, Pokemon kan. Okay, kalau dekat event dia tu, event kita, dia bagi satu booth, kita duduk situ. So kita display barang. Dekat sana dia bagi satu bilik untuk macam kata, oh saya minat K-pop, ada satu bilik. So Semua konten K-pop dia je. K-pop saja. Wow. Konten dia berkaitan K-pop. Menari lah, itulah, inilah. So dia punya kelainan dia macam tu. Kalau Gusti, kat atas dia bagi satu hall untuk Gusti saja. Memang ada ring apa semua. What the hell? So satu event tu macam-macam community ada. Memang besar event dia. Dia bukan satu event anime cosplay je, semua ada. Semua ada. Dia punya stage pun memang stage yang apa tu? Teater. Waktu tu ada lebih kurang belas-belas je lah negara ni, sebab dia belum besar lagi. Dia ada lagi besar daripada tu. So dia punya content best. Tiket dia pun unik. Tiket dia bagi tag. Ada satu pas tu, belakang jadual, depan nama kita. Style kan. Custom punya tiket. So benda tu boleh simpan. Boleh macam buat kenangan. Tak adalah macam habis-habis macam tu je kan. Kat sini pun koyak buang. Koyak Lepas buang. tu jadual ada. Stiker. Sorry. Waktu kat situ ada satu Orang tak tahu siapa. Sikit Digimon. dia ada satu hall ni, dia pasal Japanese punya culture lah. Okay, saya nak masuk. Dia yang konten dia nak masuk tu sushi atas badan orang. Sushi atas badan orang. Itu dia ada satu. Perempuan dia? Tak tahu lah. Kalau lelaki mungkin kita keluar balik lah. Kalau lelaki keluar balik, itulah penting. Tapi dia ada tu workshop tu. Aku dah cerita kau. Ada. Betul. Gambarnya pun ada. Dia kan bilik, tepi tu dia letak macam satu kertas. Dia cakap ini berapa, pukul berapa. Bayar dia dalam €50. Lebih kurang macam tu lah. 50 euro kali 4. Kerasa. Tapi Lelaki kalau Tapi kalau sushi 50 tu nampak macam 5 je. unik lah kan. Dia punya konten dia interesting. Mungkin kat Malaysia tak boleh lah buat, tapi unik lah benda tu. Malaysia tak lepas lah. Dia buat private event boleh. Kalau tak kita orang Ya. Itu Kalau kalau pun tak boleh ke?
Private kita tak boleh cakap. Tak ada nak sembang. Tak boleh cakap. Macam Donald Trump. Tapi tu Netherlands. Yang second one Japan. Japan lah. Comic Cat. Japan tu Winter. saya pergi dengan kawan-kawan lah, winter. Kita pergi dengan box semua, kita ada 9 orang. Weh, 9. Best. 9 orang weh. Kita pergi tu hasil daripada duit MLBB tadi lah. Dia kait, cerita kait. Itu yang seronok. Kumpul macam, okay, kita jangan pakai duit ni, kita pergi Jepun. Waktu tu Bob, kita punya talent lah jadi Franco. So member semua boleh simpan lah duit. Pergi, dapat pergi. Tu yang bawa Exodia tau. Cosplay lah kat situ. Situ dia punya content dia macam yang dekat Netherlands tadi, tapi lagi besar scale. Yang buat dia jadi lain tu adalah cosplay tu sendiri. Dia tak galakkan duduk dalam tu untuk buat lah. Maksudnya tak boleh lah masuk dalam tu pakai kostum, lepas tu nak ambil gambar, dia tak bagi. Sebab nanti menghalang lalu lintas. So setiap cosplayer ni dia bagi pop dia. Yang bestnya, bukan best lah, saya cosplay hari lain, Bob cosplay hari lain. Sebab dia 5 hari Omar. 3 3 hari? Event dia 4 hari. Event dia 4 hari. Empat hari. So setiap hari tu dia lain-lain. So saya cosplay dulu, tu buat cosplay Jimbe lah. Dia jadi Exodia. Best dia sebab dia lagi teratur. Teratur dia daripada mana? Pernah tak pergi event ada changing room? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Di toilet dia. Tempat simpan barang tak ada kan? Tak ada. Pada saya tu teratur lah. Lepas tu dia punya apa? Barisan teratur, ticketing pun teratur. Dia orang pun pakai tag juga. Apa? Kertas tu juga, tapi teratur lah. Tapi tak se-chaotic event tahun lepas dekat CF kan. Oh, yang tu ada Ghost Lane tu yang bahaya. CF tahun ni macam orang kata completely better in terms Mm. of ticket dengan line up dia orang dapat manage. Tapi tahun lepas I think antara paling teruk. Oh, gila scary. Day one lah, day one tu teruk. Day tu Itu teruk. tengok dari atas. Masuk dalam mall lagi. Ramainya belas. Orang lain dari mall gila. sampai keluar mall lah masalahnya. Tiba-tiba ada line panjang itu yang pelik gila. Betul. Ni sebab selepas COVID ramai gila tak pernah ramai nak pergi CF. Semua pergi CF. Betul lah. Tapi nak ikutkan saiz CF yang terbesar kat Malaysia dengan Comic Cat, jauh sangat beza. Jauh kan? Copycat lagi besar. Oh, besar. Besar gila lah. Kita CF dapat 5 hall. 5 hall, 6 hall lah. Kat bawah. Kat sana 5 building kan. Yang 5 hall tu ada 5. Gila. Aku tahu dia orang besar tapi aku tak tahu besar tu. Daripada tempat Pernah changing lagi room, sana sini. Weh, 5 building. daripada changing room nak pergi ke tempat cosplay tu kena selang building. Building yang berasingan. Jadi 4 hari tu korang dapat cover semua lah. Tak. Kita pergi 2 hari je. Kita pergi 2 hari. je. Itu pun ada sacrifice lah. Waktu saya pergi tu ada yang masuk dalam, ada yang duduk cosplay. Waktu Bob cosplay, saya masuk dalam. Bob yang cosplay. So tak boleh jalan sekali lah. Sebab kalau saya tunggu Bob, tak dapat jalan dalam. Sebab dia sekejap je kan. Dia orang punya timing pendek je. 10 sampai 6 macam tu lah. Tak sampai 6. Tak sampai. Tak sampai 6. Pukul 4 dah habis lah. So dah balik lah. Aku rasa sebab winter juga kan. Ya, Sebab winter habis awal. pasti dia kan gelap awal kan. Gelap awal winter. Sebab Itu kita gelap tengok awal gerak tu. kan. Pukul 5 tu kita pergi Odaiba tengok Gundam. Fish. Aku pergi situ tak? Orang yang ganda punya. Saya pukul 4 tu dah. Dah habis. Kita orang dah ada cost down. Wajib tu kau sedang tu. Tak boleh ni. Oh, changing room dia padu. Boleh cerita ke changing room dia? Cerita. Changing room dia. Ya, Dia bagi satu hall, memang besar lah hall tu. Dewan sekolah. Dewan sekolah. Dia setiap 3 tu ada kot badminton petak-petak. lah. Dia ada beli tu. Dia ada petak dia, kita duduk dalam petak tu. Tak ada dinding, tak ada apa. Open je. So kalau kata kena bogey Laki-laki perempuan lah. Aduh. Ada tapi cosplay lelaki je banyak cosplay perempuan. Cross. Dia yang pakai silikon memang betul macam tu kan. Memang mencolok mata. Compare dengan yang Thailand tu. Yang tu lebih mencolok lain. Jujur sangat ni. Bukan mata. Mata je. Bukan mata je weh. What the hell? And then last one apa Indo. Sekali Indonesia lah. Okay. Indonesia best sebab sama juga. Dia macam kat kita, dia cater kita punya permintaan kan. Macam sekarang orang suka Hololive macam tu kan. Sana Sana pun kita still. sana pun cater juga bagus. Tapi dia lebih kepada
panggil apa tu? Fizikal ni lah. Bukan fizikal lah. Apa? Pelakon. Oh, okay. Influencer lah. Macam dulu waktu kecil-kecil tengok Power Ranger Mega, takkan tak nak jumpa kan? Dia panggil tu. Oh. Seronok ke? Guestnya tu kan. Kalau begitu tu. Masa apa? Zaman sebelum Covid, dia orang akan selang-selangan. Tahun ni jemputan dia Ultraman ni pelakon. Tahun lepas tu Kamen Rider ni pelakon untuk Power Rangers. Lepas tu dia ulang balik Ultraman, Kamen Rider. Mana-mana gitu. Best. Tokusatsu. Wow, best. Cosplayer dia pun lain-lain kat sana sebab Indonesia ni ikutkan dia well known dengan maker-maker dia yang another level lah. Indonesia, Thailand. So kita dapat tengok kualiti kostum yang lagi dahsyat lah sebab competition dia lagi scary lah daripada kita. Betul lah, diorang pun ramai. Contestant dia kalau macam mana lah nak cakap Susah. Kalau yang kalah tu fight kat sini dia boleh menang kot. Itu apa dia arah. Saya disclaimer dulu Saya bukan nak kata kita ni lemah ke apa tak. Mungkin kita tak didedahkan dengan idea ataupun barang-barang yang kita boleh upgrade. Mungkin kita punya style lebih kepada simple tu lagi senang. Diorang lebih pada complexity. Macam tu. So saya ada follow up question dengan that. So as a orang yang pergi international punya event, dah judge banyak competition, how do you determine a quality cosplay? Sebab kita orang boleh discuss pasal tadi jugalah kan. Macam sebab awak dulu pelajar saya. Yang TV Hantar balik. Tapi tu power lah tu. Dia macam mana ini saya kena disclaimer dulu nama disclaimer. Saya tercakap. Personal saya punya view lah, pendapat saya sendiri Sebab saya dah masuk competition banyak and kita dah masuk and kita dah tengok macam-macam punya style competition. Betul. And kebanyakannya kita memang tak boleh nak fight dekat luar. Boleh fight tapi untuk tinggalkan scar tu tak ada. Bila hantar orang takkan Malaysia yang buat ni kan. Susah. So far yang dekat kita punya region ni Indonesia, Thailand memang antara yang powerhouse lah. So kalau kata macam mana saya tengok quality tu, first sebabkan saya memang sendiri prop maker, saya tengok complexity dia dulu. Susah tak nak buat benda ni? Macam boleh saya pakai contoh Boleh. Macam Ninja Boy. Okay. Dia buat Ninja Boy. Apa yang dia kelainan dekat Ninja Boy dia tu? Maksudnya hingus. Kalau boleh Jinbe aku. Simbe. Macam contoh, kan dia dah pakai baju. Okay, baju biru tu, let's say kalau kata ada 10 orang Simbe tu, macam mana kita nak membezakan Simbe dia dengan Simbe orang lain? Kalau semua orang buat benda yang sama. So kita kena upgrade mungkin daripada kualiti kain yang kita cari, kualiti hingus yang kita pakai. Contohlah. Lepas tu berbalik pada cerita Bob cakap tadi. Bila kita cosplay, kita kena cari yang sesuai dengan kita lah. Satu, tak nak orang judge kita. Walaupun ada judge kan. So bila dah macam tu, kita kena cari, okay, saya badan besar, saya kena buat yang bila saya cosplay orang akan nampak benda tu. Takkan saya jadi badan besar, saya jadi Kamen Rider, orang akan kata saya Kamen Rider. Orang akan cakap saya Kamen Rider, gemuk. So dah Kenyang. susah lah. Unless twist tu interesting. Betul tak? Macam Buff Anya. Konsep-konsep macam tu dia accept kan. Dia kena kreatif yang interesting kan. Betul. Macam mana nak hit tu. Betul. Tu persoalan dia. Lain daripada tu mungkin tengok similarity lah. Maksudnya kalau kata bukan saya tak cakap yang cosplay simple ni tak boleh menang ke apa, bukan. Tapi dia macam ada satu ugly truth lah. Ugly truth yang kita kena terima sikit. Sebab bila kita masuk competition, kita tak boleh assume yang apa yang kita minat ni kita boleh menang. Betul. Macam contoh saya minat Digimon. Logik ke saya nak fight Digimon kat sana and saya expect saya menang? Susah kan. So saya kena cari benda yang sesuai dengan saya dulu, storyline yang okey dulu, konsep ataupun benda yang kita boleh buat kat atas tu yang boleh wow. And then baru kita boleh go. So benda tu lah. Kalau tanya saya quality memang 100%. Tengok kostum dia, apa yang dia buat. Kalau dia buat benda yang sama macam orang lain buat, apa yang membezakan dia dengan orang lain? Ni tips penting kan kalau cosplayer nak masuk competition. Maksudnya korang Boleh kena buat dengar, something jadi. kan, buat something yang
betul-betul beza, orang ingat lah. Even kau turun stage pun orang ingat lagi. Aku kena buat benda macam tu. Dia tak Macam salah simple ni kalau tak compete. Macam orang nak hobi apa kan. Tapi bila masuk competition, dia punya game lain. betul. Tu yang orang tak faham kan. Memang ada orang cakap macam saya masuk nak suka kan. Okey lah macam tapi sekali dua mungkin kau suka-suka. Masuk Kalau nak 3 menang. 4 tu orang mesti dah cakap, takkan aku tak boleh dapat something kan. Kita pun sebagai judge macam takkan kita nak biar dia ikut jalan yang macam tu kan. Saya cakap, awak boleh buat. Macam contoh kan, Marshall hari tu kan. Marshall tu simple kan. Ada Marshall yang tough tu. Tapi macam mana kita nak bagi dia boleh menang? Dia kena buat sesuatu kelainan lah. Kelainan yang unik tapi diterima. Itu yang susah orang nak pilih. Betul. Sebab dia kena terima yang macam mana dia rasa dia dahsyat pun macam saya pun. Ada lagi yang dahsyat daripada saya macam tu. Itulah. Tu asal tu. Lebih kepada karakteristik kot kalau pada saya. Contoh macam karakter yang kita ambil tu cosplay tu kan. So dia punya fokus yang saya lebih suka adalah dia titik beratkan macam mana karakter tu adalah karakter tu. Maksudnya personality karakter tu. Bila awak dah cosplay, awak tak boleh jadi awak sebagai karakter tu. Awak kena jadi karakter tu punya karakter. Karakter portrayal tu antara yang penting aku sebab kita cosplay bukan modeling. Betul? Interesting kan? Dia saya suka dengar. Cosplay is not modeling lah. Cosplay you become that character. Betul. Tapi dekat competition je. Yelah, betul. Kalau kat luar takkan macam kita Kalau memang keluar member jadi kita individu. jadi gangster bantai-bantai lah. Tak ada lah. Kat luar kita bergaul dengan kawan lah. Takkan Bob nak hook Aniki. Aniki Zik kan? Bawa jadi buaya ejas-ejas ambil Masalah orang. saya dia macam mana tak ada saya. Tapi itulah. Itulah. Betul. Karakter portrayal. Karakter portrayal bukan modeling saja. Betul, ni yang paling gempak karakter portrayal kan. Detective Conan. Yang tu kita tak sempat tengok. Juga Dia punya sikit kita tak sempat tengok. tak sikit dia Detektif tu terlepas. kita tengok. Kita orang tengok yang dia jadi Simbe tadi ya. Simbe tu. Yang macam tu bagus lah. Konsep dia menarik. Bukan nak puji tapi memang kelainan. Sebab kita banyak tengok competition cuma yang kali ni dia tunjukkan skit tu dalam TV. Dia ada TV, dalam TV. Macam tu. Tapi bagi saya lah kalau nak ikut keadaan competition paling suka dekat Indo lah kata. Mostly kalau diorang masuk competition diorang ada asyik-asyik tersendiri tau. Walaupun diorang cosplay biasa tapi kalau saya tengok semua cosplay yang diorang masuk competition memang gempak juga ah. Diorang banyak asyik. Sebab kalau dalam competition kat event Malaysia bukan kecam lah bukan tak suka tapi dia Benda yang boleh improve. benda nak improve. Benda yang Macam boleh improve. dia punya aksi tu ada sedikit kaku sikit. So dia tak ada banyak aksi kat situ lah. Dia macam ni lah. Okay, saya sebagai competition yang yang menang. masuk competition tak lah. Nak cakap menang. Boleh minta ada hijau je, besar. ada je saya yang kalah. Dan saya tahu kenapa kalah. So kadang saya tengok sayang orang yang dah ama cantik semua. Tapi dia naik stage dah ayun-ayun je. Ayun-ayun je. Saya macam sayang sangat. Aku rasa kau boleh menang lagi pada aku macam tu. Tapi ada perkara yang membuatkan dia hanya boleh hayun-hayun je. Ya. Mobility dia Betul. terlalu kurang sebabkan benda tu. Betul juga. Sebab dia bukan prop maker. Betul. Ah. Itu yang kekurangan kat diorang. And ni kadang bukan salah diorang pun. Mungkin diorang tak ada access. I think kalau ada discussion macam ni, kalau diorang dengar macam mungkin boleh tahu ada orang Mungkin lagi. boleh dapat job. Betul. Bila cosplay besar-besar, saya pernah je jadi Exodia tu masuk CF 60 second. Oh. Memang bodoh gila. Saya tak apa cakap bodoh. Apa? Memang bodoh gila. Mantul Sebab gila. Mantul. Bodoh apa gila? Bodoh tak tahu gila boleh. memang tak apa-apa gila. Dah Exodia memanglah macam tapi Exodia abang buat macam ni besar. Memanglah tapi nak jadi apa ya? Gitu je. Takkan 60 saat macam tu dah jadi karakter pun macam tu Dah belum. Dah belum. So daripada 60 situlah saat terpanjang judge tu. ya Tuhanku. Malu rasa malu walaupun dalam tu rasa malu. Sebab macam saya fikir macam ingat nak ajak Pak In lah waktu tu. Pak In jadi Yu-Gi-Oh. So ingat nak partner dengan dia tapi dia tak bagi sebab itu dah consider macam duo lah kan. Betul. So macam tak apa masuk je dah.
Tapi memang itulah benda yang saya belajar. Bila kita masuk, kita rasa macam boleh ni, tak susah. Dia dalam skema markah tu, dia kan ada kostum berapa persen, awak punya skill apa persen. Memang tak boleh, walaupun perfect score perfect score dekat kostum lain tak ada apa, memang tak jadi apa lah. Betul. Kadang-kadang kostum pun dia lebih daripada similarity. Korang sama, dah cukup dah. And dia cater markah yang lain. Betul. Sebab tu pentingnya baca tu rule dengan macam mana di-judge dia kita. Markah. So tu interesting tak? So when we talk about rules, each competition rules dia ada yang berbeza juga. Betul. Dia tak ada satu template yang sama semua tak ada. Rule apa yang korang rasa standard, yang semua competition macam common rule? Satu kostum lah, kena similarity. Jangan nanti kau dah cosplay simple tapi kau tak boleh achieve perfection dekat situ. Contohlah dia jadi apa tu yang dekat Salam tu kita buat Nanami Yang apa problem? yang kasut JJK. JJK. Okay. Nanami, Kan dia Nanami, ikutkan baju dia memang boleh beli and memang boleh dapat, tak susah. Lepas tu kasut dia tak dapat, ataupun ada certain benda dia tak buat, ataupun benda-benda macam prop yang dia memang selalu pegang tak ada. Rugilah untuk dia score. Elok dia dapat 10, mungkin dapat 7, 8. Kan dah macam rugi. ni, macam Genshin yang Shield Day. Pakai Converse. Convert. Sayang Tu lah. kira down lah. Macam yang sayang. lain semua dah lawa, lepas tu satu benda tu. Sebab tu kita kena tahu competition tu pasal apa. Ada orang cakap, okay, competition ni dia armor tapi kalah dengan competition baju. Kena faham dulu konteks competition tu apa. Adakah nak tengok kostum saja ataupun character portrayal ataupun apa-apa. Daripada situ baru kita boleh score. Sayanglah kan. Dah dia masuk solo crosswalk. Solo crosswalk first kena kejar is kostum lah. Macam mana rasa susah pun tolonglah score. Macam saya tak boleh nak pakai kasut ni sebab dia tinggi. Ayah. Dia tinggi. So saya pakailah boot kasut Converse. Memang betul. Tapi untuk yang ni awak kena sacrifice lah. Betul. Sayang lah awak macam contoh bila kita dah kira-kira beza dia 2 point je. Sayang. Kesian. Sebab kita pun contestant bila nampak macam tu macam aduh tak sampai hati. Bila kita pergi kat dia macam sayang ni awak boleh menang tadi. Lagi rasa sakit lah. Like kita macam diam. Paling pun kita cakap kalau boleh lepas ni awak kena elok lah. Betul. Macam Bob selalu marah. Macam mana Awak boleh- kenapa pakai mask tu? Buka. Mana tu? Kadang saya pelik kan masuk competition tapi bukan mask. Macam, Itu pun what antara do you expect? antara peranan lah tu. Bukanlah saya marah nak pakai mask kalau macam pasal kesihatan ke apa. Tapi kalau dah masuk competition dan kau tak ada judge dan kau tengok ada similarity dia apa. Mask tu kalau karakter tu tak ada, tak payah. Betul. Tak Lagi jadi ada je make up kan. Jadi je Kakashi, confirm kan. Kakashi. Tapi pakai kasut lain. Terus tak ada dalam competition pun kena judge. Kasut lain, dia jual lain. Jangan tak judge kena kak. Dua competition pun kena juga. Tak masuk competition pun kena kak. Terpaksa. Dia tak ikan itu. Macam itulah dia. Okey, untuk Momo dengan Bob pun dia sebenarnya dia ada podcast dia sendiri. Nampak kat Facebook. Dan saya interested sangat dengan tajuk dia kata apa Single. masa depan ACG ni macam mana kan. Masa depan. So summarize sikit nak tahu apa sebenarnya pandangan lah Momo dengan Bob. Kita punya apa masa depan ACG ni macam mana? Ke mana arahnya lepas-lepas ni? Boleh saya cakap sikit dulu? Kau cakap dulu sebab kau tak ada semalam. Okay. Saya tak ada semalam. Saya tengok audio. Dia tak sihat semalam. Jangan Dia bagi dia makan peluang. Jangan makan apa tu? Apa namanya? Durian crepe dengan coke. Memang KO. Memang dah tahu nampak durian dia cook memang silap. never good idea. Lagi satu durian dengan kopi tak boleh. Yes. Jangan. Combo tu confirm buat kau down. Betul. Awak dah seorang. Memang dong seorang kan. Okay. So untuk podcast malam, boleh cerita kenapa ada podcast? Boleh. Boleh. Podcast tu kita buat sebab kita nak share pendapat daripada dua gen lah. Satu gen yang sekarang ni dengan gen yang dulu. After dengan dengan lepas Covid lah. Before after COVID. Before after Covid. Tapi tak boleh nak cakap gen yang first tu kita ignore, tak. Dia ada juga sebab macam Bob dia orang kata intake second lah.
Saya intake third. Ada gig, lepas tu ada Azam. Semua ada time-time dia. Kita tak ada yang paling latest dia, which is korang lah. Betul kan? Ya. The new generation. Bangga acik ni So, je. Macam bangga. kita nak buat talk tu dengan orang yang mahir certain, so kita share kat situ kan. So dekat situ, itu je yang cara untuk kita sampai dekat orang. Macam contoh kita sembang pasal competition. Macam sekarang ni kita tengah sembang kan. Yep. Kan kita boleh sampaikan kat orang yang bila kau competition kau kena buat macam ni. Sebab kadang-kadang orang masuk competition, orang masuk cosplay ni, dia tak tahu yang kita ada hidden rule lah. Silent rule. Unspoken rule. Unspoken Contoh rule. dia macam cosplay. Kita tak boleh cosplay kat public sebenarnya sebab nanti akan timbul public masalah, Ya. isu public lah. Yang best part dia macam, biarlah aku cosplay suka hati lah. Betul. Tapi disebabkan kau, nanti kita punya community yang kena. Itu banyak event dah kena macam tu kan. Ya. Sebab tu, bila jadi isu, orang yang bertanggungjawab tu, dia tak bertanggungjawab. Orang lain kena. Macam contoh yang baru ni yang baca tu kan. At least dia bertanggungjawab. Betul. Apa jadi kalau nanti dapat dekat orang-orang agama penting? Nak cakap apa? Dia kena. Kita tak boleh nak fight benda tu. Betul. So itu cara kita orang nak cuba buat lah. Macam yang korang buat ni pun betul lah. At least boleh sampaikan info ataupun cara lah. So daripada yang kata pasal apa, future ACG tu, kalau saya nak tengok competition dengan quality event lah. Sebab kebanyakannya event, bila dia buat competition, dia suka sidai contestant. Ni boleh cakap pasal organizer. Ada banyak event. What makes a good organizer? Betul, semua kita dia tak boleh- tembak mana-mana Yup, organizer. Tapi kebanyakan event suka sidai. Okay. Apa saya cakap pasal sidai ni? Satu, tunggu lama. Tunggu nak masuk. Okey lah, apa jadual ada lari sikit apa semua. Tak ada masalah. Lepas tu, yang jadi masalah dia ialah untuk dapatkan hadiah tu sendiri. Let's say lah kata, kau kena datang hari ni, hari Ahad kau kena datang lagi. Kan susah tu. Bukan semua orang ada access macam tu. Lepas tu bila kita naikkan isu ni, orang akan cakap, kau tak ada ni, kau tak payah masuk. Tak boleh lah cakap macam tu. Takkan semua masalah diselesaikan dengan jangan buat. So masalah dia ignore, dia tak acknowledge problem. Dia macam biarkan. Instead of dia cari solution, dia just cakap, kau jangan lah. Macam contoh, kau nak masuk competition ni, kau tak ada duit, kau jangan masuk. Takkan kau nak macam tu kan? Macam Orang macam nak masuk, orang nak kisah pasal event kau. Betul. Tapi kau yang tak ada kisah. Macam mana nak menyemai orang masuk competition, Betul. nak menyemai quality cosplayer yang masuk. So, masalah. So, pada saya nak cerita semalam sepatutnya pasal event yang sidai contestant, event yang tak ada macam apa tu, dia macam main rambang je. Betul, dia nak ambil orang Asal ni boleh, untuk naikkan certain ni, betul boleh. Tapi bila kau dah rambang dia, kau akan naikkan orang yang tak betul. Bila kau naik orang tak betul, dia jadi isu, kau jadi apa? Kau tak bertanggungjawab. Jadi banyak misinfo lah. Sebab senang cerita macam ni lah. Kita dah duduk lama dalam komuniti. Kalau boleh tak nak ada masalah yang menyebabkan komuniti kita ni tak boleh ada, disebabkan kecuaian orang yang tak tahu kenapa. Macam, saya tak tahu bang, saya tak boleh cosplay kat sini. Susahnya tu. Takkan kita nak tarik dia kat tepi, debit dia pula kan. Kita takkan nak menyelesaikan masalah kan tu. Jadi Dia pun kita dah cuba berubah. reach dengan benda macam ni lah. Itu saya lah. Tapi Bob. Bob pula macam ni. Dia macam yang kita orang bincangkan masa depan ACG tu open kepada ACG event, kita sebagai cosplayer dan ACG sendiri ada game. Dan game ni sebab semalam ada isu yang Ubisoft punya director dia buat statement yang gamer kena terima selepas ni game bukan milik dia. Okay. Itu statement dia. So mengamuk lah gamer sebab orang beli game. Tapi kalau kita perasan sekarang ni semua dah macam tu. Semua dah cloud punya storage. Yes. Dah tak ada physical. Betul. So bukan milik kita pun game tu. Betul. Tapi bila dah setepek director Ubisoft cakap macam tu, orang mengamuk lah. Kalau dia tak cakap, dia biar je jalan gitu, orang tak kisah pun. So dia evolusi daripada dulu kita beli kad macam tu, sampai sekarang dah tak ada dah, beli je online. Benda-benda macam tu. Macam event daripada dulu fan buat dekat college, universiti. Sekarang venue besar. Sekarang sampai corporate punya company Corporate, ada buat
shopping mall nak buat juga event walaupun asal jadi event. Asalkan ada event tu je. Asal datang je orang. Tak ada cakap Stiker, apa-apa. Macam tu lepas macam tu lah. Macam perubahan dia bukan nak cakap ketara tapi memang generasi ke generasi lah beza dia. So macam kita orang lama mungkin kita orang rasa daripada awal dulu macam mana sampai kesudah sampai sekarang ni macam mana. Dulu event yang besar pun masuk free. JCC dulu masuk free. Sekarang semua event kena bayar. Dulu JCC masuk free, lepas tu jemputan dia beli Ichigo punya voice actor. Woi. Masuk free event tu. Beratur sampai keluar nak dapat sign. Dia datang Malaysia Dia datang Malaysia. Dan orang tak tahu weh. ramai dah Betul lah. mesti Tahun tahu. 2008. Mana ada akses nak Betul lah, menghebohkan internet pun. Facebook start 2006. 2008 dia turun sini. Memang orang tak tahu lah. Facebook pun jangan pegang. Orang tak tahu macam mana nak share. Mana bang? Dia kena copy paste kat post sendiri. Dia tak Siapa share. yang ada kat event tu pun tak rasa dia orang ada lagi kopi gambar ke apa benda yang dia orang membuktikan Ada dia kat orang situ. jumpa. Sign je pun tak tahu ada. Tapi macam kau cakap dia kan, dulu event dari fan ke fan. Yeah. Sekarang dah bukan macam tu. Sekarang dah bisnes. Kita nak tak nak kita kena terima benda tu. Yang kita accept je sekarang is more business oriented. Semua duit semua. If money tak ada, money tak gerak. Betul. Orang cakap kita boycott tu, dia tak peduli pun. Kau boycott berapa orang je boycott. Betul. Orang akan datang juga. Nak bawa ni gas dia cantik sikit semua orang datang balik. Lepas tu setiap kali ada perubahan ataupun ada benda baru kepada event ataupun kepada komuniti, orang akan komplain. Mesti akan komplain. Apa benda ni. Besok dia pergi. Tu orang panggil macam knee jerk effect lah. Dia satu sekejap, lepas tu macam sekejap and then besok okay balik. Okay. Senang cerita, dia akan komplain dulu. Sudahnya dia blend in. Dia still akan blend in. Sudahnya Dia blend in, cumanya blend in. dia punya kepuasan apa untuk komplain tu dah lepas. Lepas tu dia akan still pergi. Tapi orang general macam tu kan. Kadang nak cakap lepas tu okay buat juga. Okey juga. Berapa tahun korang pergi CF? Tiap-tiap tahun nak orang komplain Press CF ni conference. tiket mahal. Betul. Facebook. Tapi habis semua tiket. Habis je. Betul? Betul. Siap punya tiket takkan tak. Lambat sikit je hilang. Tak dapat. Adi event tu tak ni. Tak jalan lagi event. Nak habis dah sold out. Tak jalan event lagi dah soal. Tak jadi event lagi dah soal. Dahsyat tu. Show. Itu si power event tu kan. Fuh. I like that. Organizer yang buat kerja-kerja dia pun si power kan. Kalau korang dah pergi banyak competition dah berapa tahun banyak semua ni kan. What's the best cosplay korang pernah nampak as a judge? As a judge, yang paling memorable cosplay orang gempak gila lah. Tak kisah dia punya stunt ke, apa dia punya costume ke, paling memorable. Both. Waktu tu dekat Genting Highland. Oh, Genting. Highland. Genting Highland, kan? Highland. Genting ada cosplay event lagi? Ada. Okay, Waktu tu ada One One Piece Piece. exhibition. Oh, habis. AMG punya. Lepas. AMG punya event lah. Dia ada One Piece punya character competition lah. Ada satu cosplayer tu, mirip betul dia jadi. Dia cosplay apa? Dia jadi apa nama tu manusia ikan. Okay. Zimbe. Bukan senang tu nak biru atas stage tu. Nervous. Tahan nafas tu. Sampai tinggi muka. So dia ni lah cap muka kan. Details dia gempak. Dahsyat tu. Termirit lah ikan. Sagu hati je dia tu. Hati Korang ada gambar tak? Kalau ada gambar boleh bagi editor. Nanti boleh gambar ada. Ada. Itu yang sekarang macam boleh nampak picture kan, insert kat situ kan. Aku tak ada pula event yang aku nak judge dia. Nak praise diri sendiri kan. Di sebelah. Itulah. Kalau Bob as a judge. Sebagai judge susah ni. Apa yang boleh cakap sekarang ni cosplayer main ni, maksudnya anak-anak. Budak-budak. Terlalu power sekarang ni untuk kita pandang remeh. Sebab Betul. parents and dress them up Betul. Dia lagi satu, dia orang punya skill, dia orang punya performance semua disusun oleh mak bapak. Betul. Mak bapak Mak bapak win. Ya.
Itu Sekarang aja. ni pun kita orang banyak bergaul dengan mak bapak cosplayer yang kecil-kecil ni. Betul. Dia orang kira jadi generation dulu, dah besar sekarang kahwin, and then dah ada anak kan. Betul. Dia kira Bayi-bayi generation kita dulu. orang yang dah anak. Tapi bayangkanlah budak-budak macam tu jadi anyar. Memang jadilah anyar. Betul. Memang sepatutnya umur tu anyar. Masa aku tengok pergi anime Gaki dulu 2000 berapa entah, ada orang cosplay Mikasa kecil. Oh, tahu. Ada. Budak kecil. Budak kecil tapi Mikasa. Bestnya. Memang kalau budak kecil jadi macam Mikasa tu dia tak ramai, ada dia seorang je. Ah. So kalau nampak dia je. Memang kenal. So Jadi orang tu stand dia- out gak kan Ah. dia budak ni. Betul lah tu, betul. Itulah yang nak ni apa sebab kita orang banyak juga judge kanak-kanak punya Event. event. So macam habis competition, mak bapak dia orang yang cari kita orang. Dia adalah benda yang lain sebab bila dia orang kalau macam cosplayer biasa kita judge, kita cakap terus awak kena buat macam ni macam ni. Kalau budak kita cakap Kena apa? baik sikit. Kita judge mak bapak dia lah. Kau dress up dia Maknya macam ni nanti macam ni. buat di kasut macam tu. Tak ada lah. Tak ada dengan tak kau rasa ada budak-budak baiklah lawa dengan mak kau buat apa dengan dia. Biasa komen kita elok lah. Tak Dia kasi nak tahu. budak macam tak Ah. ni. Paling tanya, Biasa. siapa buat? Buat. gitu. Mak. Ada kakak? Tengok. Ada kakak. Macam tu. Macam kenal je. Mana ni? Penat ni. Kisah bawang umur. So pada saya yang generasi tu antara generasi yang paling latest lah. Untuk dalam dunia cosplay ni diorang dah didedahkan daripada zaman sebab kita orang masa kecil-kecil tu mak bapak dah support benda macam ni. Takkan. Sebab kita Takkan. mungkin sebab generasi mak ayah kita adalah zaman yang benda ni mengarut dah buang masa buang duit. Betul. Tapi sekarang ni kalau nak secara jujur je lah benda Buat ni duit. buat duit. Buat duit. Selain daripada buang kita buat juga. Betul. Buang tak hilang, buang. Buat Lama masuk lagi. balik. Ya, ada return. Tapi dia ada return balik macam tu lah. Banyak conversation interesting hari ni daripada sejarah ringkas cosplay Malaysia kepada judge international semua. So ada banyak topik. Dia tak masuk Thailand je. Thailand tu mungkin episode lain kau ada datang lagi. Mungkin studio lain dia. Boleh ajak Momo je pergi. Tapi korang tahu dulu ada macam-macam event yang bukan cosplay saja tahu kan? Macam mana? Macam contoh apa yang dekat Shah Alam? Vex Vex tahu. Apa? Visual Art Expo. Cuba explain apa itu. Dia cerita banyak cerita pula event yang banyak berkenaan dengan komik artis, apa macam mana kelas-kelas apa panggil? Panel. panelis lah. Panelis ada banyak gila bilik untuk panelis. Lepas tu panggil Buat panelis dari bengkel-bengkel luar. lah. Bengkel. Tak pergi ya. Visual Art Expo nama tu. Tapi dah tak ada hari ni. Ah. Last 2017 17 ke 18 tu lah. Ada event yang mainly fokus untuk prop maker saja. Seronok lah. Ni Ah. semua niche. Ni memang general public takkan tahulah. Itu dahsyat lah benda tu, seronok. Seronok sebenarnya. Ada yang dulu event tu specialize untuk event dia. Macam contoh dulu ada Naruto Data Bio. Event tu Naruto saja. Wow. Bukan Naruto tu lah, karakter Naruto punya cerita. No, Naruto punya franchise sahaja. Itu Seronok best. lah. Itu best. Macam tu lah. Macam One Piece tu. Benda-benda macam tu lah. Oh, exhibition One Piece. Naruto punya dengan Junji Ito. Tahun lepas tu. kan. Betul. Ni yang latest ni Full Metal. Ha? Full Metal. FMB? Bila? Kat mana? Dah start dah. Dah start tapi tak tahu kat mana. Belum. Dia start minggu depan. Minggu depan start. 24. Itu Korang pergi Naruto punya kan? Baby. Dengan Junji Dia kat Baby Bukit Jalil. Oh. Bukit Jalil kan? Banyak buat anime event kan? Dia orang ada satu hall yang memang mini special. event je ambil kot. Macam Kat atas tu, Bila eh? Bukit Jalil tak tahu kenapa I kawan dengan few of them tapi tak tahu kenapa semua anime event kat sana. Access senang satu, parking pun banyak. MRT ada. Dia start Public dengan transport. ni dengan Bus Ada. pun access. Ada. Public transport ada. So senang Bus sikit MRT lah. tu. Di satu ruang atas tu memang luas. Jalan Betul. semua luas. Ambil gambar Dan senang kan. besar, memang besar gila lah Baby. Sesuai lah. Betul. Tapi kalau pergi seorang-seorang tak guna kan. Okay, thank you for Tim Om Ya. datang join Terima kasih kami. juga. Awak OTP Talk Podcast kita baru awal lagi. Dia dah ajak orang sangat meriah hari ni. Dia energy dia lain. Banyak. banyak Korang yang boleh tahu. nampak episod 1 kita orang sangat obedient Oh. First sangat episode kita orang behave. very behave. Sekarang kita all out lah. All out semua. Banyak juga cerita belakang-belakang kan. Kita macam orang
orang cosplayer goer yang biasa pergi balik dia tak tahu. Okay. Pasal competition pun penting juga untuk korang tahu. So tengoklah sampai habis. Terima kasih kepada tim Om, Aniki, Zama, terima kasih juga. Mungkin ada kata-kata akhir daripada diorang Ada ke? kata akhir silakan. Nak kata nak promote korang punya apa-apa ke? Nak promote apa silakan. Promo ke nak adjust ke? Nak just pun boleh. Nak just. Jangan adjust saya sudah. Tu kamera ni, kamera tu. Wow. Pergi mana sana lah. First aku cakap lah. Boleh, boleh. First sekali terima kasih kak sebab invite kita orang. Bagi makan. Kita orang pun ada juga buat sama-sama macam ni, mungkin kita orang boleh ajak lah. Seru dah. Sebab kita orang punya live. So kena lagi behave lah. Tak boleh. Diorang tak tahu aku banyak dah edit ni. Bapaknya 3. Lagi satu itu kita orang punya dekat Facebook kan. Kita nak cubalah cari kita orang yang ada di situ. Lepas tu pasal keseluruhan apa yang kita bincangkan tadi, kita punya community akan sentiasa evolve. Kita akan sentiasa berubah. Sebab tahun mendatang akan ada demand yang lain dan akan ada supply yang lain. So kita adapt je. Cuma jangan merosakkan nama sendiri ataupun nama community lah. Jangan rosakkan nama community. Itu buat kita masuk ni untuk benda baik-baik. So harapnya dia sentiasa baik-baik lah. Okay, Momo pula. Kalau saya sebab saya pun suka benda ni, komuniti ni, sebab antara yang penyelamat saya juga, walaupun ada macam-macam liku-liku. So saya sayanglah komuniti ni. Kalau boleh jangan sebab kita tersilap buat tanpa fikir consequence tu, komuniti kita tak boleh nak survive lah nanti. So macam mana pun kita minat apa-apa pun, awak kena behave lah. Macam contoh awak minat motor, awak kena behave motor. Kereta. Kalau cosplay pula, jagalah kita. Kita pun bukannya duduk dekat negara yang boleh buat Free. suka-suka. Kita ada guideline yang kita kena ikut and kena buat. Kalau rasa macam tak tahu boleh tanya. Banyak je sekarang dah ada orang. Jangan tanya kawan kita yang sebelah je. Tanya orang jauh sikit kan. Mungkin Kalau tak tanya Momo. betul lah tu. Jangan tanya sebelah dia tanya. Tanya jauh-jauh sikit, minta lu and then baru buat. Sebab kadang kita tak sedar yang kita dah buat silap. Effect bukan kita je, semua orang kena. Semua orang kena. Itulah daripada saya, behave je lah. Terima kasih guys. Thank you so much. Otaku Top Podcast. Let's OTP.